Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada murid-murid. Jadi di kesempatan untuk kelas pada kali ini, cikgu akan menerangkan kepada kamu berkenaan dengan tajuk bab 9 ya 9.2, iaitu berkenaan dengan tajuk faktor mempengaruhi kegiatan ekonomi. Okey. So kita akan mulakan pembelajaran. Sudah bersedia? Okey, jom. Okey. Kegiatan ekonomi utama dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi sebelum ini cikgu telah menerangkan, telah mengajar kamu berkenaan dengan kegiatan ekonomi utama, iaitu kegiatan ekonomi primer, sekunder dan juga tertier. Jadi pada kali ini kita nak lihat apakah faktor-faktor ataupun apakah yang menyebabkan kegiatan-kegiatan ekonomi ini dapat dijalankan di sesuatu kawasan. So kita akan lihat satu persatu. Yang pertama ialah faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama. Antara faktornya ialah faktor fizikal. Dibahagikan kepada faktor fizikal. Faktor fizikal itu ialah faktor yang berkaitan dengan bumi lah. Iaitu bentuk muka bumi, tanah, iklim dan bahan mentah. Jadi dalam faktor fizikal, ini adalah 4 perkara utama yang mempengaruhi sesuatu kegiatan ekonomi itu untuk berjalan di suatu tempat, iaitu bentuk muka bumi, tanah, iklim dan juga bahan mentah. Manakala yang kedua daripada segi faktor kemanusiaan, yang mana manusia itu sendiri menjadi faktor kegiatan ekonomi itu dapat dijalankan, iaitu dari segi teknologi, dari segi buruh, infrastruktur, modal, pasaran dan juga dasar kerajaan. Jadi ini kamu perlu ingat dan kamu perlu faham apakah yang dimaksudkan dengan faktor-faktor ini, iaitu faktor fizikal dan apa pula yang dimaksudkan dengan faktor kemanusiaan. So itu yang kita akan lihat. So kita pergi dulu kepada faktor fizikal. Faktor fizikal yang pertama ialah bentuk muka bumi. Tanah tinggi sesuai untuk kegiatan pelancongan dan penanaman buah-buahan dan sayur-sayuran hawa sederhana seperti di Cameron Highland. Apabila terdapatnya kawasan tanah tinggi, maka boleh dijalankan kegiatan pertanian hawa sederhana dan juga boleh dijalankan kegiatan perlancongan. Jadi kita boleh lihat di sini faktor wujudnya tanah tinggi di suatu kawasan menyebabkan kegiatan ekonomi itu dapat dijalankan. Yang kedua, tanah beralun sesuai untuk penanaman getah dan kelapa sawit seperti di segitiga Jengka, Malaysia, di Pahang, dan Riau, Indonesia. Jadi kawasan-kawasan bentuk muka bumi kita yang mempunyai tanah beralun amatlah sesuai untuk melaksanakan aktiviti penanaman getah dan juga kelapa sawit. Jadi kamu nampak tak di sini faktor bentuk muka bumi tersebut telah menyebabkan sesuatu kegiatan ekonomi itu dapat dijalankan. Ini yang kita namakan dia sebagai faktor. Yang seterusnya, bentuk muka bumi jenis tanah pamah yang rata sesuai untuk penanaman padi seperti di dataran Kedah, Perlis. Jadi faktor tanah yang rata itu menyebabkan kegiatan penanaman padi dapat dilaksanakan. Dan juga kawasan tanah pamah yang rata ini dapat dijadikan sebagai kawasan perindustrian. Jadi bila banyak kawasan tanah rata, jadi maka kita dapat membina banyak kilang-kilang di kawasan tersebut. Pinggir laut sesuai untuk perikanan seperti di Kemaman, Malaysia dan Chanthaburi, Thailand. Di kawasan-kawasan yang mempunyai banyak kawasan perairan, contohnya negara kita Malaysia yang dikelilingi oleh laut, jadi kita dapat menjalankan aktiviti perikanan. Jadi inilah di antara faktor bentuk muka bumi yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Seterusnya, daripada segi tanah. Bagaimana tanah boleh mempengaruhi kegiatan ekonomi di sesuatu kawasan? So kita tengok jenis tanah mempengaruhi jenis tanaman yang diusahakan. Tanah aluvium sesuai untuk tanaman padi sawah seperti di dataran Kedah Perlis, Malaysia dan lembangan Chok Phraya di Thailand. Tanah laterit yang bersaliran baik sesuai untuk penanaman kelapa sawit seperti di segitiga Jengka, Malaysia dan Kalimantan, Indonesia. Tanah gambut sesuai untuk penanaman nanas seperti di Regit dan Pontian di Malaysia.
Tanah beris sesuai untuk penanaman kelapa dan kenaf seperti di Bacok, Kelantan dan Tagalog Selatan, Filipina. Okey, tanah beris kalau kamu tak familiar dengan tanah beris ni dia banyak terdapat di kawasan pantai timur di Kelantan dan juga di Terengganu, yang mana tanah pasir yang bercampur dengan lumpur. Ya, struktur tanah dia agak berbeza sikit, ya, dia berwarna coklat, dan tanah ini sesuai untuk tanaman seperti kelapa dan juga kenaf. Ya. Dulu kita ada tembakau, tanaman tembakau di kawasan tersebut. Okay. Tanah liat ataupun kaulin sesuai untuk industri pembuatan tembikar seperti di Bido, Perak dan Pulau Bangka dan Belitung, Indonesia. Okay. Jadi kita dapat lihat di sini wujudnya pelbagai jenis tanah telah menyebabkan munculnya pelbagai kegiatan ekonomi, ya, seperti kegiatan ekonomi penanaman padi, penanaman kelapa sawit, penanaman nenas, ya. Jadi kawasan-kawasan ataupun negara yang mempunyai tanah yang pelbagai jenis menyebabkan wujudnya pelbagai kegiatan ekonomi. Okay? Yang kedua ialah faktor iklim. Iklim mempengaruhi kegiatan ekonomi di sesebuah negara. Jadi kita boleh lihat di sini iklim dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. So kita boleh tengok macam mana iklim ni dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. So kita tengok di sini, pertama ialah iklim khatulistiwa, ya, seperti mana negara kita Malaysia yang mempunyai iklim khatulistiwa. Ciri iklim khatulistiwa ialah panas dan lembap sepanjang tahun, suhu tinggi dan sekata, hujan tahunan 2,600 mm. So kita boleh lihat berdasarkan kepada ciri iklim ini, apakah kegiatan ekonomi yang dapat dijalankan. Antaranya ialah penanaman padi dan getah. Disebabkan negara kita panas dan lembap, mempunyai hujan yang banyak sepanjang tahun, menyebabkan kita dapat menanam padi sepanjang tahun dan juga menanam tanaman seperti getah. Okey? Sebab tu di Malaysia kita ada air banyak, cahaya matahari kita banyak, stabil, ya. Setiap hari kita dapat jumlah penerimaan cahaya matahari yang sekata. So kita boleh tanam padi setahun 2 kali, ya, 2 kali panen setahun. So memang iklim ni, ya, dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi kita. Okay. Seterusnya, perikanan di Malaysia. Ya, negara kita yang mempunyai iklim khatulistiwa, so nelayan-nelayan kita dapat pergi ke laut, ya, sepanjang tahun. Aktiviti perikanan dapat dijalankan sepanjang tahun. Ya, kalau yang berlaku pun di pantai timur hanyalah pada musim tengkujuh sahaja. Ya, pada waktu itu nelayan tidak turun ke laut kerana laut yang bergelora, tapi selepas habis musim tengkujuh mereka boleh, ya, menjalankan aktiviti perikanan seperti biasa. Okey, yang kedua ialah iklim Mediterranean. Ya, musim sejuk yang lembap dan musim panas kering. Hujan tahunan antara 650 hingga 900 mm. Jadi di sana apa yang mereka buat? Penanaman buah-buahan citrus. Citrus ni jenis-jenis limau, dan anggur di Itali, pelancongan di selatan Perancis dan timur Spanyol. Okey. Di Malaysia pun iklim khatulistiwa kita pun menyebabkan kita dapat menjalankan kegiatan pelancongan juga, ya. So orang-orang daripada negara Eropah yang ada musim sejuk, so waktu musim sejuk mereka prefer untuk datang ke negara kita. Negara kita panas, so orang suka dengan iklim negara kita yang agak panas. Okay? Bersantai, tepi pantai. Okay? Bahan mentah. Faktor yang seterusnya ialah bahan mentah. Bahan mentah penting untuk perindustrian, sumber bahan mentah yang banyak dan pelbagai menggalakkan perkembangan industri. Okey, jadi semakin banyak bahan mentah di sesebuah negara, maka makin banyak kegiatan perindustrian yang dapat dijalankan. Jadi kita boleh lihat di sini apakah contoh bahan mentah. Contohnya petroleum. Okey, negara kita Malaysia antara negara pengeluar petroleum. So dengan adanya petroleum ini, maka kita dapat menghasilkan, mewujudkan industri seperti industri polimer, industri cat, minyak pelincir dan kilang pengangkutan. Okay? Jadi kamu boleh nampak di sini apabila wujudnya bahan mentah petroleum, maka wujudlah industri-industri lain, ya, seperti yang telah cikgu nyatakan tadi. Okay? Kemudian gas asli. Adanya gas asli, maka wujudlah industri seperti membuat bahan bakar kenderaan dan baja urea. Kemudian kayu balak. Ya, negara kita negara beriklim khatulistiwa yang kaya dengan kayu balak. Ya, maka daripada aktiviti mencari kayu balak ini, maka wujudlah perindustrian seperti industri venir dan juga perabot, ya, penghasilan perabot. Okay, industri perikanan, ya, wujudnya bahan mentah yang banyak di negara kita, ya, dalam sektor perikanan, maka kita dapat menghasilkan ataupun mewujudkan kegiatan ekonomi lain seperti industri membuat keropok dan juga ikan masin. Okay, seterusnya industri getah. Negara kita antara negara pengeluar getah.
Okey, jadi daripada getah yang dihasilkan, kita dapat ada sumber getah, maka wujudlah kegiatan perindustrian seperti memproses susu getah, membuat sarung tangan, kasut dan tilam. Okey, seterusnya biji timah dan juga biji timah ya. Seterusnya ialah biji timah. Apabila wujudnya mineral biji timah ataupun bahan mentah biji timah, maka muncullah industri pancalogam di negara kita. Pancalogam ni ialah industri-industri yang berasaskan logam. Okay, dan akhir sekali, sumber kelapa sawit. Industri memproses minyak sawit untuk membuat margarin dan juga sabun. Ini dia antara contoh bahan mentah. Sebenarnya banyak lagi bahan mentah di negara kita yang tidak dinyatakan di sini. Ya, dan apabila kamu menjawab soalan, tidak semestinya kamu perlu memberikan apa yang ada di dalam buku teks ini. Ya. Sekiranya dia bertanya tentang bahan mentah, kamu memberikan jawapan tentang faktor munculnya adanya bahan mentah di sesebuah negara, maka kamu boleh menguraikan bahan-bahan mentah lain walaupun tak ada dalam buku teks. Cikgu bagi contoh. Bahan mentah seperti kaolin menyebabkan wujudnya kegiatan ekonomi penghasilan tembikar. Contoh. Okey. So kamu, yang penting kamu dapat menyatakan apakah sumbernya, apakah sumber bahan mentahnya dan apakah kegiatan ekonomi yang muncul daripada sumber tersebut. Okey, seterusnya faktor kemanusiaan. Okey, tadi ialah faktor fizikal ya, faktor fizikal bumi. Sekarang ialah faktor kemanusiaan. Jadi faktor kemanusiaan ini ialah faktor yang melibatkan manusia lah. Macam mana manusia ni menjadi faktor kepada berkembangnya sesuatu kegiatan ekonomi. Okey, kita ada teknologi, kita ada faktor infrastruktur, faktor pasaran, faktor buruh, faktor modal dan juga faktor dasar kerajaan. Ya, ini adalah antara faktor yang menyebabkan sesuatu kegiatan ekonomi itu dapat dilaksanakan di negara. Okey, kita pergi yang pertama, faktor teknologi. Teknologi melibatkan penggunaan peralatan canggih dengan teknik pengurusan yang cekap dan maju dalam sektor perindustrian, pertanian dan perdagangan. Teknologi membantu meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos pengeluaran. Okey. Akibat perkembangan teknologi di sesebuah negara, maka kegiatan ekonomi juga akan turut berkembang. Cikgu bagi satu contoh, dan contoh paling hampir dengan kita dalam sektor pertanian contohnya ya. Sektor pertanian yang lama, contoh cikgu bagi pertanian sawah padi, ya, penanaman padi. Kalau dulu mungkin kita dapat jalankan aktiviti penanaman padi sekali saja setahun, ya, tapi dengan kemajuan teknologi yang ada, ya, kita dapat menanam selama sebanyak 2 kali setahun. Ya. Apa contoh teknologinya? Kita telah menggunakan jentera seperti mesin padi untuk menuai. Ya. Kalau dulu orang membanting padi untuk menuai, sekarang kita dah ada mesin. Ya. Kita dah ada mesin calit. Ya. Kalau dulu orang tanam guna kuku kambing tu, tanam secara manual, anak 10 orang, satu keluarga buat tanam padi, ya, guna kuku kambing. Sekarang kita dah ada mesin calit, kita dah ada mesin sembur, nak meracun pun pakai mesin. Lepas tu kita ada sistem peparitan yang canggih. Ya, jadi penggunaan teknologi-teknologi ini telah menyebabkan kegiatan ekonomi kita berkembang dan dapat dijalankan dengan pantas, mengurangkan kos pengeluaran serta meningkatkan produktiviti. Okey, itu daripada segi teknologi. Ya, kemudian, ya, faham? Okey. Dasar kerajaan. Di Malaysia, kerajaan menubuhkan beberapa agensi untuk menggalakkan pembangunan dalam pelbagai kegiatan ekonomi. Dasar Pertanian Negara Ketiga, DPN3, ya, Dasar Pertanian Negara Ketiga, dilaksanakan untuk memajukan dan memperkembangkan sektor pertanian di Malaysia. Objektif utama DPN3 adalah untuk memaksimumkan pendapatan melalui penggunaan sumber pertanian secara optimum. Okey, ini dasar kerajaannya. Kerajaan mewujudkan dasar ya untuk mengembangkan sesuatu kegiatan ekonomi. Di Thailand, Lembaga Pelaburan BOI, BOI. Thailand memainkan peranan dalam menarik pelabur asing dengan menawarkan insentif cukai, terutama dalam sektor berteknologi tinggi seperti pembangunan kenderaan generasi masa depan, robotik dan penerbangan, di samping meningkatkan peruntukan belanjawan, menggalakkan perkongsian awam swasta dan mewujudkan tabung infrastruktur. Okey, apa yang dia nak ceritakan di sini ialah di Thailand, ya, mereka ada lembaga pelaburan dalam kurungan BOI, ya, dia nama BOI.
Okay, di Thailand mereka mewujudkan, kerajaannya mewujudkan satu dasar, mereka mewujudkan lembaga pelaburan yang berfungsi untuk menarik pelabur asing. Ya, pelabur asing datang ke negara mereka untuk melabur dalam pelbagai sektor berteknologi tinggi seperti sektor pembangunan kenderaan generasi masa hadapan, ya, kenderaan hybrid contohnya, ya. Mereka melakukan R&D. Kerajaan mungkin dana kerajaan tak cukup, jadi kerajaan buka kepada syarikat luar supaya mereka datang melabur, ya, invest ke dalam sektor perkembangan kenderaan generasi masa hadapan. Mereka memberikan insentif cukai. Ya, mungkin negara-negara ataupun pelabur-pelabur luar yang datang melabur ke negara mereka diberikan insentif cukai, maknanya diberikan mungkin, ya, diberikan pengecualian cukai ataupun cukai yang rendah, so mereka dapat menjalankan kajian, ya, dengan lebih baik lagi. Okay, dalam sektor robotik, penerbangan, okay, macam-macam, ya. Meningkatkan struktur belanjawan, menggalakkan perkongsian awam swasta. Okay, sektor awam dan juga sektor swasta bergabung, ya, untuk menjalankan pelaburan dan juga pembangunan, serta mereka mewujudkan tabung infrastruktur. Okay, kalau kita lihat sekarang negara Thailand, ya, amat maju, dalam penghasilan teknologi moden untuk mengembangkan kegiatan ekonomi mereka. Okay, di Jepun, ya, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri ataupun METI, ya, melaksanakan beberapa dasar untuk menggalakkan pengeluaran kereta elektrik. Dulu negara kita pun pernah ada ura-ura nak buat kereta terbang, ya. Tapi tak tahulah terbang ke tidak. Terbang lah kot, kan. Okey, jadi kita boleh lihat di sini tadi skop luar negara, sekarang ini skop di Malaysia. Kita lihat macam mana dasar kerajaan di Malaysia untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Ya, apa yang ada di Malaysia contohnya ialah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ataupun Felda. Apa peranannya? Membangunkan tanah untuk memajukan tanaman jualan seperti kelapa sawit dan getah, ya, Felda. Ini dasar kerajaan. Kerajaan yang mewujudkan Felda untuk membangunkan tanah dan memajukan tanaman jualan kelapa sawit dan juga getah. Kemudian kita ada Lembaga Pemasaran Pertanian ataupun FAMA. Ya, apa fungsi dia? Meningkatkan pasaran produk pertanian di pasaran tempatan dan luar negara. Ya. Kita ada FAMA, lalu di kawasan-kawasan pertanian biasanya kita ada pasar FAMA, ya, yang berfungsi untuk memasarkan barangan sama ada secara tempatan ataupun luar negara. Okay, ini agensi-agensi kerajaan lah. Kemudian kita ada LKIM, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, yang berfungsi untuk memajukan sektor perikanan bagi meningkatkan tangkapan ikan. Okey, LKIM, cikgu pernah dulu, ya, memohon bantuan dengan LKIM dulu, ayah cikgu lah, ya, dia rajin jadi nelayan pergi laut lah apalah. Ya, jadi dia minta bantuan dengan LKIM. Okay. Adalah macam-macam lah dana yang diberikan, ya, untuk memajukan, meningkatkan tangkapan nelayan ni. Ada buat kelas dan sebagainya. Institut Kemajuan dan Penyelidikan Pertanian Malaysia ataupun MARDI, Malaysia Agriculture Research Development Institute, okay, menjalankan penyelidikan untuk meningkatkan pengeluaran hasil pertanian. Okay, apa contohnya? Contoh kalau sektor pertanian kita penanaman padi, ya, kalau dulu kita mungkin menggunakan baka padi yang kurang baik, ya, baka yang kecil, yang lambat besar. Okay. Jadi apabila kita ada MARDI menjalankan kajian untuk bagaimana untuk menghasilkan baka yang lebih baik, ya, maka baka itu dapat digunakan oleh petani-petani di negara kita. Bukan padi sajalah, banyaklah dalam pelbagai sektor pertanian, ya. Masalah haiwan perosak ataupun makhluk perosak, so MARDI inilah, ya, yang bertanggungjawab, ya, untuk menjalankan kajian macam mana untuk mengurangkan masalah dalam sektor pertanian dan juga meningkatkan hasil pertanian. Institut Piawai dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia ataupun SIRIM, ya. SIRIM ni diwujudkan untuk menjalankan untuk mewujudkan satu piawaian, ya, bagi menentukan kualiti sesuatu produk
keluaran negara kita. Ya, apabila negara menghasilkan sesuatu produk seperti barangan elektronik, ya, bagaimana nak tahu barangan itu cukup bagus ataupun cukup berkualiti atau cukup selamat untuk digunakan oleh penduduk negara, maka dia perlu mendapat kelulusan daripada SIRIN. SIRIN akan menguji kualiti sesuatu produk. Contoh kalau kamu beli helmet, ramai kita tengok murid-murid kita yang suka pakai helmet kura-kura, helmet separuh tu kan. Kena pastikan bahawa helmet itu telah mendapat pengesahan daripada SIRIN, supaya dia tidak membahayakan penggunanya. Okey, kemudian modal. Bagaimana kegiatan ekonomi dapat berkembang, mesti kena ada faktor modal. Terdapat dua sumber modal utama, iaitu modal domestik. Modal domestik ialah modal daripada dalam negara dan modal pelaburan langsung asing. Modal pelaburan langsung asing ialah modal pelaburan daripada luar negara. Modal domestik diperolehi daripada simpanan individu dan institusi kewangan seperti Agrobank, Pemodalan Nasional Berhad dan Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA. Modal pelaburan langsung asing diperolehi oleh pelabur-pelabur negara asing yang datang ke Malaysia untuk membuka kilang, perniagaan dan juga ladang. So ada dua modal. Contoh kalau kamu nak berniaga, kamu boleh mohon modal, tak ada duit nak berniaga, boleh mohon dengan MARA contohnya. Dari mana kita dapatkan modal? Nak buka kawasan pertanian, tak ada modal, boleh cuba berurusan dengan Agrobank. Mereka akan bantu. Memberikan modal untuk kita menjalankan kegiatan ekonomi. Faktor yang seterusnya ialah faktor buruh. Buruh merupakan tenaga penggerak dalam proses perancangan, pengeluaran dan pengurusan dan pemasaran. Buruh boleh dikelaskan kepada buruh mahir, separuh mahir dan buruh tidak mahir. Buruh tidak mahir dan separuh mahir kebanyakan bekerja dalam sektor pertanian, pembalakan, perindustrian dan pembinaan. Buruh mahir bekerja dalam sektor perkhidmatan seperti pendidikan, pengangkutan, perubatan dan sektor pelumbungan sebagai jurutera. Jadi itu ialah buruh. Buruh ni ada buruh tempatan, ada buruh luar negara, buruh asing. Jadi semakin ramai buruh, maka semakin banyak kegiatan ekonomi dapat dijalankan. Seterusnya dari segi pasaran. Pasaran terdiri daripada pasaran tempatan dan juga pasaran antarabangsa. Kemudahan e-dagang, e-elektronik dagang, menjadikan pasaran lebih luas di peringkat tempatan dan antarabangsa seperti perniagaan dalam talian. Sekarang setelah wujudnya e-dagang, pelbagai platform e-dagang seperti Lazada, Shopee, Mudah, Susah, Alibaba Express, ada banyak platform untuk berniaga secara atas talian ataupun e-dagang ini. So kita punya perniagaan itu dapat diakses sama ada dalam negara ataupun luar negara. Jadi kita dapat meluaskan lagi pasaran barangan kita ni. Kalau dulu mungkin akan menjadi masalah kepada kita untuk membeli barang daripada luar negara, tapi dengan adanya aplikasi seperti Shopee, Lazada, so kita boleh membeli barangan direct daripada China, daripada Indonesia, daripada luar negara. Di Malaysia, beberapa agensi ditubuhkan bagi membantu memasarkan keluaran negara seperti Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan ataupun FAMA untuk pasaran tempatan dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Negara ataupun MyTrade untuk pasaran antarabangsa. Ini adalah antara agensi yang ditubuhkan untuk membantu pasaran produk daripada negara kita. Kita ada FAMA dan juga MyTrade. Sebenarnya ada banyak lagi agensi yang membantu dalam pemasaran barangan. Jadi kita di sini kita highlight yang untuk FAMA, yang untuk pertanian, sektor pertanian dan juga MyTrade untuk perdagangan luar negara. Okey, seterusnya daripada segi infrastruktur. Infrastruktur ialah segala kemudahan dan perkhidmatan asas yang digunakan untuk menggalakkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Antaranya ialah jaringan pengangkutan, bekalan elektrik, air dan telekomunikasi. Ini adalah contoh infrastruktur yang perlu wujud, yang dimajukan bagi mengembangkan lagi kegiatan ekonomi di negara kita. Kemajuan infrastruktur di sebuah negara akan menarik minat pelabur asing untuk melabur modal. Jadi apabila pelabur-pelabur asing, contoh syarikat Sony daripada Jepun, mereka nak menubuhkan kilang. Di Jepun mungkin kos tanah untuk mewujudkan kilang sudah terlalu tinggi, maka mereka mencari negara-negara yang mempunyai tawaran terbaik untuk mereka mewujudkan kilang. Jadi kerajaan pun menyediakan tanah, menyediakan jalan raya, menyediakan bekalan air, menyediakan electricity yang cukup, dan ini akan menarik minat
pelabur syarikat Sony tadi untuk membina kilang di negara kita. Okay. Kelengkapan infrastruktur ini sangat penting. Sekiranya infrastruktur kita tak ada, mungkin kegiatan ekonomi tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik. Okay. Contohnya di sini, Tele sedang mempercepatkan dan memudahkan perhubungan. Seperti mana negara kita sekarang ni sudah mempunyai teknologi 5G, kita sudah ada fiber optik punya talian jaringan internet. Jadi perkembangan kemudahan telekomunikasi ini dapat memudahkan perhubungan bagi orang-orang yang nak menjalankan perniagaan ataupun nak menjalankan kegiatan ekonomi di negara kita. Dengan adanya kemudahan-kemudahan infrastruktur ini, maka mereka dapat menjalankan perniagaan dengan lebih cekap dan juga efisien. Kemudian kita ada e-dagang, meluaskan pasaran di peringkat tempatan dan antarabangsa, seperti yang telah cikgu jelaskan sebelum ini. Kemudian kita ada pembangunan koridor raya multimedia ataupun MSC, Multimedia Super Corridor, yang mana dia dapat merancangkan lagi kegiatan ekonomi berasaskan teknologi maklumat dan telekomunikasi. Kemudian kita ada penyebaran maklumat periklanan dan urus niaga dalam talian dapat dijalankan dengan mudah. So kita boleh lihat di sini itu ialah kemudahan dari segi telekomunikasi. Kemudian kemudahan dari segi pengangkutan, negara kita ada pengangkutan yang baik, kita ada pengangkutan darat, udara dan juga air. Semuanya dapat digunakan untuk mengembangkan kita punya kegiatan ekonomi. Diperlukan bagi mengangkut bahan mentah ke kilang dan barangan siap ke pasaran. Macam mana kalau kilang tak ada jalan dan proses barang dah siap, tak boleh nak hantar sebab tak ada jalan raya. So untuk menjalankan sesuatu kegiatan ekonomi, mesti ada kemudahan infrastruktur pengangkutan. Ianya juga dapat menarik kehadiran pelancong dalam dan luar negara serta memudahkan mobiliti penumpang dan barangan. Seterusnya bekalan air. Untuk menjalankan kegiatan ekonomi mesti ada bekalan air. Bekalan air diperlukan dalam memproses bahan-bahan di kilang-kilang. Juga dalam sektor pertanian pun memerlukan air. Kemudian bekalan elektrik diperlukan untuk menggerakkan jentera di kilang-kilang. So, itu ialah di antara faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi. Jadi cikgu harap kamu boleh faham apa yang telah cikgu terangkan, apa yang telah cikgu sampaikan kepada kamu, dan sehingga kita berjumpa lagi dalam subtopik yang seterusnya. Assalamualaikum.